Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mendepani pendidikan global, salam kembang unggul dan salam KIPS di hatiku. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya, maka sebagai hamba Allah khalifah di bumi ini, kita masih lagi diberi kesihatan dan peluang untuk meneruskan segala gerak kerja kita di muka bumi ini. Saya doakan agar semuanya sihat sejahtera selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan taklimat ringkas ini adalah untuk memberitahu dan menjelaskan mengenai jadual waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah, yakni PDPR Siri 2.0. Ini merupakan maklumat daripada pihak KPM yang diterima oleh pihak sekolah melalui garis panduan yang dikeluarkan serta surat makluman mengenai perkara tersebut. Selain daripada itu, penerangan dan taklimat telah diberi oleh pihak KPM serta JPNT melalui siri webinar dan secara langsung dari YouTube. Jadual PDPR 2.0 ini dibuat berdasarkan situasi Sekolah Kebangsaan Kijal yang mengambil kira pelbagai faktor melalui perbincangan pihak pengurusan sekolah. Ianya telah diberi taklimat kepada semua guru sebelum dimaklumkan kepada semua ibu bapa atau penjaga murid SK Kijal. Jadual PDPR 2.0 ini akan bermula pada 21 hari bulan 2 2021, ini pada hari Ahad depan. Ianya akan diberi melalui grup WhatsApp kelas anak masing-masing. Pihak sekolah berharap agar pihak ibu bapa dapat mengambilnya sebagai satu perkara yang penting bagi memastikan anak-anak sekijal dapat mengikuti sesi PDPR dengan baik. Untuk makluman semua ibu bapa atau penjaga, kaedah yang dipilih oleh pihak sekolah bagi jadual waktu PDPR 2.0 inilah kaedah luar talian, iaitu kaedah yang digunakan pakai oleh guru-guru SK Kijal yang menjalankan PDPR pada masa sekarang. Perubahan yang berlaku dalam siri jadual waktu PDPR 2.0 ini adalah terdapat sesi PDP, sesi tutorial, ada sesi UBK dan ada aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum yang dimasukkan dalam jadual 2.0 ini hanya untuk murid tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6. Aktiviti yang dirangka dan yang akan dilakukanlah seperti sesi PDR juga. Ianya bertujuan untuk meneruskan segala aktiviti KOKO yang bersesuaian dengan keadaan semasa dan ianya merupakan salah satu aktiviti yang dirancang untuk memberi markah KOKO dalam PHSK. Sebagai contoh, dalam unit beruniform, cikgu akan edarkan satu video mengenai satu aktiviti dan murid dikenaki melakukannya di rumah dalam bentuk pertandingan. Itu adalah aktiviti KOKO yang akan dilaksanakan nanti. Penjadualan semula ini berdasarkan garis panduan yang diberi oleh pihak KPM bagi meneraskan jam atau minit bagi satu pelajaran yang perlu dan menepati SPI yang telah ditetapkan. SPI itu adalah surat perkeliling iktisai. Bersama-sama ini disertakanlah jadual PDPR sebagai panduan bapa atau penjaga semua. Guru kelas juga akan post semula jadual ini dalam grup kelas masing-masing. Kalau dilihat dalam jadual tersebut ada sesi PDP yang ni kotak yang warna biru dan sesi tutorial iaitu kotak putih. Ini bermakna sesi PDP yang ni biru, guru akan memberi makluman atau melakukan sesi pengejaran melalui video, slide, WhatsApp seperti biasa. Manakala sesi tutorial ataupun yang ni kotak putih adalah masa di mana anak-anak atau murid melakukan kerja sekolah atau latihan yang diberi oleh guru. Semasa sesi tutorial ini, guru berada dalam keadaan on call. Bermaksud, guru bersedia untuk menerima panggilan atau menjawab sebarang pertanyaan daripada ibu bapa atau murid. Ini bermakna anak-anak atau murid perlu menyiapkan tugasan yang diberi mengikut waktu yang telah ditetapkan. Saya bagi contoh di sini, jadual tahap 1, kalau kita lihat hari Ahad nanti, masa dia ada 4 masa. Ada masa pertama, itu masa PDP. Masa di mana guru-guru akan menghantar bahan pembelajaran kepada murid. Masa kedua dan ketiga nanti putih, jadi masa tutorial, iaitu masa untuk anak-anak siapkan kerja atau latihan yang diberi. Masa keempat biru dan masa untuk guru-guru membuat rumusan ataupun refleksi kendiri hasil pembelajaran mereka pada hari tersebut. Sebagaimana kita terang tadi, masa tutorial itu guru bersedia untuk menerima panggilan daripada anak-anak ataupun ibu bapa yang tidak faham mengenai apa yang mereka belajar pada hari tersebut. Bagi ibu bapa yang bekerja, di mana murid hanya dapat menyiapkan kerja yang diberi selepas ibu bapa pulang dari kerja. Maka di sini pihak sekolah berharap agar ibu bapa dapat memastikan anak-anak dapat menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik.
Maknanya kalau boleh selesaikanlah pada malam tersebut. Sekiranya dibiarkan maka di sinilah berlakunya lambatkan kerja atau latihan yang banyak yang tertunda. Okey, sekiranya tidak disiapkan dengan segeralah. Okey. Pihak sekolah sentiasa mengingatkan para guru agar memberi latihan atau tugasan yang bersesuaian berdasarkan tajuk atau kemahiran yang diajar. Okay. Pihak sekolah atau guru juga akan menyediakan modul pembelajaran. Penyediaan modul pembelajaran ini bertujuan bagi memastikan semua murid dapat mengikuti aktiviti PDPR dengan baik. Namun begitu, pihak sekolah sangat berharap agar setiap modul yang dibekalkan dapat disiapkan mengikut tarikh yang diberi. Okey, ini adalah jadual PDPR 2.0 bagi murid tahap 1 di mana kita lihat di sini adalah minit yang telah ditetapkan mengikut perkeliling. Okey, jadi kalau kita kena mesti ikut minit yang dinyatakan di sini. Okey, sebagai contoh tadi saya maklumkan, contoh hari Ahad ni, bahasa Melayu ni dia ada 4 masa. Masa pertama, masa PDP di mana guru akan menghantar bahan pembelajaran. Masa kedua dan ketiga adalah waktu tutorial di mana murid mesti menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Dan yang keempat ni adalah masa guru membuat rumusan. Refleksikan diri hasil pengajaran mereka pada hari tersebut. Okay, diikuti rehat, kemudian subjek PAN, gitu juga masa PDP, masa tutorial dan masa buat rumusan. Okay, jadi pihak sekolah berharap murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru dalam masa yang telah ditetapkan. Sekiranya murid selesai membuat semua kerja aktiviti masa BM, masa PAN, 3 masa, masa masak 3 masa, maka tidak akanlah berlaku kerja yang banyak dan tertunda. Baik, kita lihat pula jadual PDPR 2.0 bagi tahun 4, 5 dan 6, itu murid tahap 2. Di mana kalau kita lihat jadual ini sama juga seperti jadual tahap 1. Tapi pertambahan kepada subjek sejarah, RBT TMK, okay, aktiviti KOKO dan juga yang ni sama je, tasib ni semua sama je. Jadi kita lihat di sini, kalau kita tengok aktiviti tahap 2 ni, dia ada 2 hari masa berakhir pada pukul 2.30 petang. Okey, di mana dalam jadual ni dia ada aktiviti KOKO. Okey, contoh KOKO ni hari Selasa lah, hari unit uniform, hari kelab persatuan. Okey, sebagai contoh, KOKO yang pertama ni kita lihat untuk aktiviti unit uniform. Mungkin guru penyaras uniform akan menghantar video berkenaan sebagai contoh berkenaan ikatan, gadget dan sebagainya. Jadi semua unit yang terlibat tu akan melaksanakan perkara yang sama saja. Okey, sebagai contoh pula lagi Ahad ni UBK. UBK ni unit kaunseling, dia akan menghantar video berkenaan cara-cara untuk belajar dan sebagainya. Okey, jadi saya harap kepada semua murid dapat mengikutilah semua aktiviti PDPR ni dengan baik. Baik, kita telah selesai melihat jadual PDPR 2.0 dan di sini saya ingin berkongsilah okay, 6 aspirasi murid yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di mana yang pertama, setiap murid akan mempunyai pertama pengetahuan, di mana setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan dunia. Maknanya setiap murid ini dia kena ada ilmu pengetahuan yang tinggi, yang baik. Maknanya kalau mereka boleh menguasai setiap subjek tu, mereka akan dapat ilmu pengetahuan yang banyak lah. Okay, yang kedua, setiap murid akan mempunyai kemahiran berfikir. Okay, berfikir kebat. Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubungkan pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru. Di mana apa yang mereka belajar di sekolah, contohlah mereka belajar matematik, belajar bentuk wang, tajuk wang dan mereka akan aplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Okay, itulah sebab apa kita belajar matematik, untuk kita aplikasikan. Sebab apa belajar sains? Okay, sains kita akan belajar tumbuhan, tumbuhan hidup, tumbuhan berbunga dan sebagainya. Okay. Okey, seterusnya kemahiran memimpin. Okey, kemahiran memimpin ni setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja kumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
Okey, kalau kita belajar dalam kelas, kita belajar aktiviti perkumpulan. Okey, di mana dalam kumpulan tu setiap murid ada peranan masing-masing sebagai ketua, sebagai pembentang, sebagai pencatat dan sebagainya. Cuma sekarang dalam keadaan sekarang bila PDPA ni, okey, di mana murid ni bekerja berkumpulan? Sekarang ni mereka setiap murid ni berkolaborasi bersama ibu bapa masing-masing. Okey, masih lagi bekerja berkumpulan. Okey, seterusnya setiap murid akan dapat kemahiran dua bahasa. Okey, setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan. Jadi bahasa tambahan di sekolah kita adalah bahasa Arab, di mana di sekarang ni kita ada 3 bahasa di sekolah. Jadi bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Okey, yang kelima ialah etika dan kerohanian. Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka dengan berani membuat keputusan yang tepat. Okey, sebab itulah kita ada subjek pendidikan agama Islam, ada tasmid, ada khatam Quran dan sebagainya, dan kita belajar mengenai rukun iman, rukun Islam. Kita nak menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak kita supaya mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam. Okay, yang keenam adalah identiti nasional. Okay, kita sedia maklumlah negara kita ni ada pelbagai agama, ada pelbagai bangsa dan sebagainya. Jadi setiap kanak-kanak tanpa mengira agama atau status ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia. Jadi enam aspirasi inilah sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Dari segi program sekolah amanah, okey. SG3 adalah membangun pencapaian potensi pelajar. Okey, jadi SG3 ni di bawah aktiviti co-curriculum, di mana tajuk utama aktiviti co adalah di bawah Cikgu Fadli sebagai penolong kanan co-curriculum. Sangat mengambil berat sebab bahasa etika dan kerohanian, identiti nasional, kemampuan fikir, pengetahuan ni semua ada di SG3, di mana setiap guru akan cuba membangunkan pencapaian dan potensi murid. Sebab tu kita galakkanlah dalam kalangan anak-anak murid kita ni dengan kerjasama ayah supaya buat segala aktiviti yang diminta oleh guru. Ada pertandingan catur ke, ada pertandingan baca sajak ke, ada pertandingan apa-apa je, minta kerjasama ayah supaya menggalakkan anak-anak kita mengikutinya, masuk menyertainya. Okey, Alhamdulillah, selesai kalimat saya pada hari ini berkenaan dengan jadual PDPA 2.0 dan sedikit perkongsian mengenai 6 aspirasi murid yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, di mana kita lihat 6 aspirasi murid ini: pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional terdapat dalam SG3 program sekolah amanah. Okey, di mana kalau SG3 membangunkan pencapaian dan potensi pelajar. Dan 6 perkara inilah yang cuba cikgu-cikgu SKJ laksanakan bagi melihat setiap murid itu dapat dikembangkan potensi mereka dan diketengahkan bakat mereka. Jadi saya berharap kepada semua ibu bapa, harap dapat bekerjasama kepada pihak sekolah dengan memastikan setiap anak-anak kita mengikuti semua sesi PDPA dan mengikuti semua aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan. Okey, sekiranya ada pertandingan yang anak kita boleh menyertainya, mohonlah kerjasama ibu bapa agar dapat menggalakkan dan membimbing anak-anak kita mengikutinya ataupun menyertainya. InsyaAllah pihak sekolah akan cuba berusaha dengan sebaik mungkin bagi memastikan setiap murid-murid SKJ ni dapat yang terbaik daripada pihak sekolah. Pertama dari segi belajar, malangkan kita sekarang dalam keadaan COVID, kita memang mengharapkan kerjasama yang sangat daripada ibu bapa masing-masing. Jadi saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa murid-murid SKJ atas kerjasama yang diberi sepanjang PDPA ini dilaksanakan. Semoga apa yang kita laksanakan ini akan mendapat keberkatan daripada Allah dan kita dipermudahkan segala urusan sepanjang kita melaksanakan PDPA. Sesungguhnya semua guru SKJ ini berusaha untuk yang terbaik, untuk beri yang terbaik kepada semua murid-murid SKJ. Ibu bapa adalah beri yang terbaik
kerana sentiasa memastikan setiap anak dapat belajar dengan baik. Okey, itu sajalah. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.